Ini peringkat dua bentuk penjagaan Al-Quran di zaman Rasulullah. Peringkat yang pertama, hafalan Al-Quran dan penulisan Al-Quran, ya. Dan di kalangan para sahabat, tak semua sama peringkat, tak semua sama level. Bahkan kecerdikan IQ pun berbeza, ya. Dan sebab itulah ada di kalangan mereka yang mahir dalam Al-Quran. Antara sahabat yang mahir dalam Al-Quran adalah Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Darda, Abu Musa al-Ashari, Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita tengok cerita Piramli, ada cerita tiga Abdul, ya, Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahub. Kalau tuan-tuan belajar tafsir Quran dan hadis, tuan-tuan akan jumpa tiga Abdullah. Mereka yang mahir tentang Al-Quran, iaitu Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar. Dan di kalangan mereka ini antara yang terkenal sebagai seorang yang dikenali Bahrul Ilmi, lautan ilmu, ialah Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Dan beliau pada peringkat awal remaja sewaktu kewafatan Nabi, beliau pernah mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku selalu lupa Quran yang aku hafal." Lalu baginda meletakkan tangan baginda yang mulia di dada Abdullah bin Abbas seraya mendoakan, "Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, ajarkanlah dia agama dan ajarkanlah dia tafsir. Ibn Abbas menyatakan sejak doa itu yang diberikan oleh Nabi Muhammad, aku tidak pernah lupa ayat Quran yang aku hafal. Dan Ibn Abbas memang dikenali sebagai lautan ilmu dan di antara guru tafsir. Kalau tuan-tuan baca tafsir, memang tak lekang nama Ibn Abbas. Demikian juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ini peringkat yang pertama. Al-Quran dijaga zaman Nabi Muhammad SAW dalam dua bentuk, dua peringkat, iaitu dua keadaan, iaitu hafalan para sahabat, dan yang kedua tulisan para sahabat mengikut turutan turunnya Al-Quran. Mengikut turutan turunnya Al-Quran. Baik. Perkara ini berterusan sampailah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila timbulnya kelompok riddah yang enggan mengikuti perintah khalifah, enggan mengeluarkan zakat. Kemudian ada kelompok yang mengikuti Musailamatul Kadzab, nabi palsu, sehinggalah berlakunya peperangan yang besar dinamakan peperangan Yamamah. Abu Bakar memerintahkan untuk mereka diperangi. Berlakulah peperangan Yamamah, dan dalam peperangan Yamamah ini lebih kurang 500 hingga 600 sahabat yang hafal Quran syahid. Timbul kebimbangan Sayyidina Umar. Sooner or later, the number of sahabat yang hafal Quran akan berkurangan apabila berlaku peperangan demi peperangan. So kebimbangan Umar ini disuarakan kepada Abu Bakar, "Wahai Khalifah, kita kena ambil tindakan untuk membukukan Al-Quran, sebab ramai di kalangan para hufaz yang mati syahid." Pada peringkat awal, Abu Bakar agak reluctant, tidak setuju dengan cadangan ini. Bagaimana dia nak melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah untuk membukukan Al-Quran. Tapi setelah diyakinkan oleh Umar, tindakan ini perlu untuk dilakukan. Apabila Allah SWT menjanjikan Allah menjaga Al-Quran, berarti Allah memberikan tanggungjawab ini, ataupun Allah menjadikan umat Islam mengambil tanggungjawab untuk melaksanakan penjagaan Al-Quran. Dan yang paling penting ialah pemimpin umat Islam. Jadi akhirnya Abu Bakar setuju dengan pandangan ini, dan beliau melantik Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Quran yang ditulis pada lembaran-lembaran kulit binatang, dan juga pada tulang-tulang belikan, pada batu-batu, dan banyak penyandaran berlaku kepada hafalan para sahabat. Hafalan para sahabat. Jadi, tuan-tuan sekalian, Al-Quran diturunkan surah yang pertama. Ayat yang pertama ayat apa? Kalau saya tanya tuan ni semua tahu. Surah Al-Alaq, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Namun bagaimana dalam mushaf Al-Quran yang ditulis, ayat yang pertama surah yang pertama surah apa? Surah apa bang? Surah Al-Fatihah. Kenapa tidak surah Al-Alaq? Dan ayat yang terakhir, majoriti para ulama menyatakan ayat yang terakhir turun ialah Al-Yawma akmaltu lakum dinakum.
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini ayat yang ketiga dalam surah Al-Maidah. Namun dalam Al-Quran, dalam mushaf, surah yang terakhir adalah surah An-Nas. Kenapa ada beza di sini? Ni kadang-kadang tadi saya dengar seorang Kristian mempertikaikan, kenapa Al-Quran tidak ditulis ikut waktu diturunkan? Sebab penurunan Al-Quran dengan penulisan dalam mushaf berbeza. Lalu dia menyatakan ini bukti berlakunya penyelewengan Al-Quran. Abu Bakar melakukan penyelewengan. Sebab Al-Quran surah yang pertama ditulis surah pertama diturunkan Al-Alaq. Tetapi Abu Bakar menulis surah yang pertama surah Al-Fatihah. So Abu Bakar merupakan orang yang pertama melakukan penyelewengan tentang susunan Al-Quran. Macam mana jawab? Tuan-tuan sekalian, untuk makluman, Al-Quran bukan ditulis ikut waktu turunnya Al-Quran. Waktu turunnya Al-Quran ini ada dua fatrah, fatrah Makkiyah dan fatrah Madaniyah, ya? Dengan keunikan ataupun ciri-ciri yang berbeza. Surah Makkiyah seruan lebih berbunyi ya ayuhan nas, manakala surah Madaniyah seruan berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia dengan wahai orang beriman. Itu ciri yang pertama berbeza. Ciri yang kedua, perbezaan surah Makkiyah lebih fokus pada akidah, pada hari kiamat, pada hari kebangkitan. Manakala surah Madaniyah lebih fokus kepada syariat, tentang pengharaman arak, ya, tentang pengharaman zina, tentang pelaksanaan syariat, hukum hakam, harta warisan. Jadi surah Makkiyah lebih fokus pada pembentukan akidah, peneguhan akidah tentang hari kiamat. Tetapi surah Madaniyah lebih fokus pada pelaksanaan Islam secara praktikal. Namun demikian, kalau kita perhatikan, surah-surah Makkiyah ditulis ikut sikun Al-Quran pada penghujung surah, pada penghujung Al-Quran. Bagaimana ini berlaku? Untuk makluman tuan-tuan sekalian, Al-Quran ditulis ikut susunan seperti mana yang dibaca oleh Nabi Muhammad pada 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad bertadarus dengan Jibril, dan Jibril membacakan pada Nabi, lalu Nabi baca ikut urutan 2 tahun turut-turut di bulan Ramadan, ya. Tadarus Nabi Muhammad SAW bersama dengan Jibril 2 tahun turut-turut dibacakan daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Bukan itu sahaja, dengan kiraan yang berbeza. Nanti saya akan tunjukkan kiraan yang berbeza, mungkin dalam kuliah minggu nanti saya tunjukkan contoh kiraan yang berbeza, satu contoh, dan insya-Allah kuliah akan datang saya akan lebih detail contoh-contoh kiraan yang berbeza. Jadi Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk menulis Al-Quran ikut hafalan para sahabat, dan yang ditulis di lembaran-lembaran kulit binatang, tulang-tulang, pelepah tamar, batu-batu, hingga lengkap satu buku. Dan buku ini disimpan oleh Abu Bakar. Kemudian selepas Abu Bakar wafat disimpan oleh Umar. Kemudian selepas Umar wafat disimpan oleh Hafsah, yang merupakan anak kepada Umar, juga merupakan isteri kepada Rasulullah SAW. Ini lebih kurang sehingga tahun 25 Hijrah, ya. Peringkat yang kedua, ya, Al-Quran dijaga. Di samping para sahabat meneruskan hafalan Al-Quran kepada para tabi'in, dan juga Abu Bakar menulis Al-Quran dalam bentuk mushaf. Apabila dinamakan sahabat, ni tuan-tuan, sahabat mesti ada 4 ciri. Sahabat mesti ada 4 ciri. Yang pertama, seorang itu dinamakan sahabat, mereka yang hidup di zaman Nabi, bukan hidup di luar zaman Nabi, ya. Di hidup zaman Nabi masih hidup. Yang kedua, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, mereka sempat bertemu Nabi. Yang keempat, mereka mati dalam keadaan beriman. Inilah yang dinamakan sahabat. Sekiranya mereka tidak mempunyai 4 ciri ini, mereka tidak digelar sebagai sahabat. Contohnya,
Kalau mereka sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi tidak pernah bertemu Nabi, contohnya orang yang berada di Yaman, ya, bila mana Rasulullah menghantar Ali untuk berdakwah di sana, dan mereka beriman, mereka belum sempat bertemu dengan Nabi, dah wafat Nabi, berarti mereka ni tidak dikira sebagai sahabat. Ataupun yang di luar kota Madinah, contohnya di kabilah-kabilah yang luar kota Madinah tak sempat bertemu Nabi, mereka tidak digelar sebagai sahabat juga. Ataupun mereka hidup sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, bertemu Nabi, kemudian murtad, mati dalam keadaan murtad, pun tak dikira sahabat. Ada tak contohnya? Ada contohnya, ya. Peringkat awal dakwah, di mana Rasulullah SAW perintahkan sahabat berhijrah ke Habsyah. Berapa orang sahabat berhijrah ke Habsyah yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Dan di antara yang ikut dalam hijrah ini ialah Ramlah, anak kepada Abu Sufyan. Ingat tuan-tuan ya, musuh ketat, ketua musuh ketat Islam, Abu Sufyan adalah mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ramlah ini merupakan anak pada Abu Sufyan. Namun pada ketika itu Ramlah belum lagi memeluk agama Islam. Ramlah bersama suaminya Abdullah berhijrah ke Habsyah. Setelah Raja Najasyi mengizinkan mereka tinggal di Habsyah, Abdullah tertarik dengan Kristian dan akhirnya memeluk agama Kristian dan mati sebagai orang Kristian. Jadi suami Ramlah, bekas suami Ramlah ini tidak boleh dikira sebagai sahabat Nabi sebab mati sebagai orang Kristian. Jadi setelah suaminya murtad dan benar meninggal, Rasulullah SAW menghantar utusan pada Najasyi untuk meminang Ramlah. Bayangkan tuan-tuan ya, orang yang meninggalkan bapanya sendiri, bapanya, ibunya, keluarganya membawa iman ke Habsyah, kemudian suaminya murtad. Ini satu tekanan. Rasulullah SAW mengutuskan surat pada Najasyi untuk meminang Ramlah menjadi isteri Rasulullah SAW. Najasyi sendiri yang meminangkan Ramlah untuk Rasulullah, dan Najasyi sendiri yang mengeluarkan mahar bagi pihak Rasulullah untuk Rasulullah SAW. Dan Najasyi merupakan orang yang pertama yang disolatkan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk solat ghaib, sebab Najasyi memeluk agama Islam walaupun tidak declare keislamannya. Okay. Kalau sebut Ramlah mungkin tak ramai yang kenal, ya. Tapi Ummu Habibah, nama Ramlah lebih dikenali dengan nama Ummu Habibah, ya. Ummu Habibah anak pada Abu Sufyan yang merupakan isteri kepada Rasulullah SAW. Peringkat ketiga, setelah Umar wafat, Uthman menjadi khalifah. Zaman Umar Islam berkembang di merata dunia, dan zaman Uthman Islam lebih luas berkembang. Berlakunya peperangan demi peperangan. Dan satu perkara yang menjadi tekanan perasaan pada Huzaifah bin Yaman selepas peperangan Armenia dan Azerbaijan, di mana Huzaifah bin Yaman melihat orang ramai mula membaca Al-Quran ikut qiraat yang tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mereka membaca dialek Quran ikut dialek masing-masing, ya? Tidak seperti mana qiraat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah qiraat ni saya akan bicarakan detail kemudian. InsyaAllah pada bulan depan saya akan bicarakan tentang qiraat dan contoh-contoh bacaan yang berbeza. Baik. Sekembalinya daripada Armenia ini, Huzaifah Ibn Yaman bertemu Khalifah Uthman bin Affan, lalu berkata, wahai Khalifah, jagalah umat ini jangan sampai berpecah seperti mana berpecahnya orang Yahudi dan orang Kristian tentang kitab mereka. Tuan-tuan sekalian, cuba perhatikan ya, kita sama-sama orang Melayu di Malaysia ini, kita ada dialek yang berbeza. Kalau tuan-tuan yang berada di KL, Selangor, Johor, mungkin tuan-tuan berasal pada negeri berbeza. Mungkin pada utara, mungkin Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak, dengan dialek yang berbeza. Kalaulah nak mudah saya beri contoh ya, kalau di KL, Selangor, Johor ni, kita cakap
kamu nak ke mana? Kamu mahu ke mana? Kamu mahu ke mana? Orang Kedah cakapnya hampi mana, kan? Hampi mana? Orang yang baru belajar bahasa Melayu, tak tahu dialek ini, tiba-tiba dengar orang Kedah, hampi mana? Agak-agak faham tak? Lari jauh tuan-tuan. Hampi mana? Yang sama di belakang ujung tu mana itu je. Hampi tak ada. Kamu mahu ke mana? Hampi mana? Kalau tuan-tuan dengar orang Sarawak pula, lagi jauh. Sini kita. Langsung tak sama. Sini kita. Sebab slang Sarawak ni memang lari jauh, ya. Begitu kan? Kedah ya. Au maksudnya ya. Jauh lari. Ya. Kemudian kalau tuan-tuan pergi ke Sabah, Sabah slang KK dengan slang Tawau berbeza. KK agak keras. Kamu nak ke mana? Slang KK, mana kau? Lari jauh, mana kau? Kalau kita jumpa orang yang baru belajar bahasa Melayu, mana kau? Tak faham aku bah? Aku tak faham. Kalau tuan-tuan pergi ke Tawau pula, mungkin Tawau slang dia dengan KL agak sama, lembut sikit. Kau mau pergi mana? Sama lebih kurang. Kamu nak ke mana? Kalau tuan-tuan orang jauh dia cakap, sampian mengondi kang, kan jauh lari. Ya? Jauh lari. Ini sama slang bahasa Melayu. Demikian juga dialek-dialek dalam bahasa Arab, di mana mereka lebih suka cakap ikut dialek mereka. Saya yakin tuan-tuan, kalau orang Kelantan di sini dengan kawan-kawan boleh cakap slang Selangor ataupun KL. Tapi bila kita balik Kelantan, jumpa kawan-kawan kita, jumpa slang Kelantan akan automatik menjadi ucapan kita. Ayah saya Jawa, saya Jawa. Saya boleh cakap Jawa dengan kawan-kawan, tapi dengan ayah saya tak boleh cakap Jawa. Sebab dah biasa cakap Melayu. Tak mampu saya cakap Jawa. Walaupun sama-sama Jawa. Ayah saya pun cakap Melayu. Tapi bila ayah saya marah, yang keluar Jawa, dia tak boleh cakap Melayu. Sebab dia boleh express lebih mudah dalam slang Jawa, bahasa Jawa. Demikian juga tuan-tuan, walaupun dah ada Quran, mereka lebih suka. Nanti saya akan tunjukkan sedikit perbezaan kiraan ini. Jadi Nabi Muhammad dan Sayyidina Uthman apabila dicadangkan oleh Huzaifah, melihat kebenaran ini berlaku. Jangan sampai berpecah orang Kristian sebenarnya orang Kristian dan orang Yahudi terhadap kitab suci mereka. Saya bercontoh tentang agama Kristian. Kristian ni dua aliran yang besar, aliran Tauhid dan aliran Trinity. Aliran Tauhid percaya Tuhan Maha Esa, Jesus hanya sebagai seorang manusia dan Rasul yang mulia, ya? Dan kelompok Tauhid ni dengan nama yang berbeza, antaranya Unitarian, Arianism, penyaksian Jehovah, Christian Judaism, Adventist, Mormon. Ini di antara kelompok Tauhid. Manakala kelompok Trinity pula ada 4 kelompok yang besar: Ortodoks, Katolik, Protestan dan Anglican. Okey. 2 kelompok yang dominan ni, Ortodoks dan Katolik. Manakala Protestan lahir daripada Katolik, Anglican pun lahir daripada Katolik. Kerana perbezaan yang sedikit, maka timbullah percanggahan. Saya tak pergi detail, insya-Allah mungkin saya akan jelaskan kemudian. Namun daripada 4 ni, Ortodoks, Katolik, Protestan dan Anglican, kitab Anglican sama dengan Katolik. Tapi 3 yang besar ni berbeza: Ortodoks, Katolik dan Protestan. Kalau kita, Al-Quran ada 114 surah. Tuan-tuan pergi ke mana saja, Al-Quran ada 114 surah. Ya, 114 surah. Bermula surah An-Nas, bermula surah Al-Fatihah, di akhir surah An-Nas. Tapi kita lihat 3 kelompok yang dominan ni. Katolik percaya Bible yang betul ada 80 buku ataupun 80 surah. Katolik percaya kitab yang betul ada 73 surah. Manakala Protestan percaya kitab yang betul ada 66 surah. So which one is the true Bible? Either Bible belong to Protestan or Orthodox or Catholic. Daripada 3 kemungkinan satu saja betul. Tak.
Ataupun tak mungkin kesemuanya betul. Ataupun yang ketiga, mungkin semuanya tak betul. Bayangkan tuan-tuan, satu buku, satu Bible, yang satu kata ada 80 surah, satu kata 73 surah, satu kata 66 surah. Ini baru perbezaan jumlah surah, belum lagi kontens yang akan tunjukkan kemudian. Okay? So percanggahan yang cukup jelas, sama ada surah yang betul ada 80, 73 ataupun 66. Dan kebimbangan ini disuarakan oleh Huzaifah bin Yaman, dan akhirnya Khalifah setuju dan memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengambil Quran yang ada pada Hafsah dan mengumpulkan para sahabat menulis Al-Quran dalam bentuk qiraat yang berbeza, qiraat yang mutawatir, dan ditulis Al-Quran dalam bentuk 6 nuskhah, satu dihantar ke Kufah, Basrah, Damsyik, satu lagi di Madinah, dan satu lagi disimpan oleh Uthman. Sebab itulah tuan-tuan lalu dengar ni resam Uthmani, seperti mana yang diperintahkan oleh Uthman agar menulis Al-Quran dengan kiraat yang berbeza. Okey. Ini zaman peringkat yang ketiga, ya, zaman Sayyidina Uthman, penulisan Al-Quran dalam bentuk buku yang nuskhah yang banyak, 6 nuskhah. Zaman Abu Bakar hanya 1, Uthman 6 dengan kiraat yang berbeza. Dalam masa yang sama, para sahabat terus mendidik para tabi'in untuk menghafal Al-Quran. Tuan-tuan, Al-Quran satu-satunya kitab yang dihafal generasi ke generasi. Daripada generasi pertama sampai sekarang, tidak ada kitab di dunia ini yang dihafal demikian rupa. Okey, peringkat yang keempat. Peringkat yang keempat ialah selepas zaman Uthman, masuk zaman Ali, kemudian zaman tabi'in. Zaman tabi'in teruskan culture supaya para tabi'in, pengikut tabi'in menghafal Al-Quran seperti mana yang dihafal oleh tabi'in dan dihafal oleh para sahabat daripada generasi ke generasi. Dan 3 generasi ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik qurun qurunku, qurun para sahabat. Kemudian selepas itu para tabi'in, dan selepas itu para tabi'in. So peringkat yang keempat ni, para tabi'in menerima para tabi'in menghafal Al-Quran dengan hafalan dan juga buku yang telah pun dibukukan oleh Sayyidina Uthman, kemudian diteruskan kepada umat Islam. Okay. Tuan-tuan sekalian, ini di antara kehebatan Al-Quran yang menyebabkan Profesor Dr. Gary Miller memeluk agama Islam, ya? Di mana Al-Quran satu-satunya kitab yang dihafal word by word, baris demi baris, ya? Bukan hanya kulit ke kulit, word by word, baris demi baris, dia ambil berat oleh umat Islam untuk dihafal dengan kiraat yang berbeza. Tidak ada kitab yang dihafal sedemikian rupa, ya? Tidak ada kitab yang dihafal sedemikian rupa, melainkan Al-Quran. Kemudian peringkat yang kelima, Al-Quran diterbitkan dengan mushaf yang banyak, kemudian disebarkan seluruh dunia. Walaupun zaman Nabi Muhammad SAW, Quran tidak lagi diterbitkan dalam bentuk buku, namun pembukuan Al-Quran dan diterbitkan seluruh dunia ini ada disebutkan dalam Al-Quran. InsyaAllah kita berhenti dahulu azan. Lepas azan saya sambung lebih kurang 5 minit lebih ataupun tak sampai 10 minit, lepas kita berhenti untuk sembahyang. Pak Bilal boleh azan dulu.